صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Pati Paridah, muka surah 41, baris atas sekali. 41 baris atas sekali. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Maka padanya, yakni pada perbuatan manusia yang ikhtiariyah, maka padanya pada perbuatan manusia yang ikhtiariyah 3 mazhab. Kita 3 mazhab, 3 aliran. Mazhab ni 3 aliran. Yang terpesong pun panggil mazhab juga. Mazhab Syiah panggil mazhab juga. Jadi 3 mazhab, 3 aliran. Kita baca dahulu ketiga-tiga aliran ni. Satu tu pertama, mazhab ahli sunnah wal jamaah. Mazhab ahli sunnah ni mazhab yang berpegang dengan Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila diitlaq, apabila disebut ahli sunnah wal jamaah, kena kepada Al-Maturidiyah, kena kepada Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah. Jadi ahli sunnah ni tidak termasuk Mu'tazilah ke Syiah ke. Yang mana Syiah ni ialah kadang-kadang kita biasa dengar berkaitan dengan nikah mut'ah, itu dalam bab fiqh lah. Tapi Syiah ni akidah merekanya adalah akidah Mu'tazilah. Jadi akidah ahli sunnah ni, bila itlaq ahli sunnah kena kepada jalanan Imam Asy'ari Asy'ariyah dan jalanan Imam Maturidi Al-Maturidiyah. Inilah mazhab ahli sunnah, i'tiqad kita. Ini pegangan kita. Kita berpegang dengan i'tiqad ahli sunnah wal jamaah. Cuma kita nak berpegang dengan i'tiqad ahli sunnah wal jamaah ni kena kemah molek lah, kena mantap molek lah, kena kenal jelas-jelas manakah akidah ahli sunnah wal jamaah. Kena kenal jelas-jelas. Jangan hanya mengaku ahli sunnah wal jamaah, mana akidah ahli sunnah wal jamaah tak kenal. Tak jadi gitu. Tak belajar molek dalam bab i'tiqad ahli sunnah ni, payah nak berbetulan dengan
i'tikad ahli sunnah wal jamaah. Kalau tidak belajar, payah nak berbetulan. Ingat baik situ. Ini ilmu yang pertama-tama yang kita nak kena belajar. Kita belajar fiqh mazhab Syafi'i. Itu yang kedua. Kita belajar jelas tak jelas, kita mengaku bermazhab Syafi'i, tetapi cara kita bersembahyang contohnya tidak sah begitu tu. Tidak sah. Contohlah berdeham dalam sembahyang batal. Batal, saya tak tahu situ mana apa tu. Belajar fiqh mazhab Syafi'i tak sungguh-sungguh gitu. Lepas tu saya selama ni memang tabiat saya, perangai saya memang dalam sembahyang saya berdeham-deham. Batal lah mazhab Syafi'i. Dan kamu bermazhab Syafi'i, mengaku mazhab Syafi'i. Belajar jelas tak jelas. Kalau belajar sungguh mazhab Syafi'i, perkara membatalkan sembahyang, dia akan datanglah berdeham-deham di antaranya. Mana kalau tak tahu tu, mengaku bermazhab Syafi'i tapi tak belajar molek tu. Lepas tu semayang saya selama ni kena qada, tak apalah, mazhab Hambali tidak batal semayang berdeham. Tu. Hak fiqh. Jelas tak jelas pun gitulah. Tapi kalaulah hak berkaitan dengan i'tikad, ni kena jelas sungguh-sungguh. Untuk qada fardu ain kita, biar jelas kita boleh membezakan secara nyata-nyata antara i'tikad ahli-sunnah wal jamaah dengan i'tikad Mu'tazilah. Di sini i'tikad Jabariyah dan i'tikad Qadariyah, kita biar boleh beza jelas-jelas. Sebab antara tiga ni ahli-sunnah, Jabariyah, Qadariyah ni dia sedikit-sedikit je perbezaan. Sebab tu saya tulis dia Waibok. Nanti saya akan bicara dia Waibok. Minggu lepas kita tauhid saja je, minggu lepas tak baca pun Hidayatus Salikin pun bicara tauhid juga, bicara bab hisab, bicara bab titiang sirat. Minggu ni tengok keadaan lah macam mana. Mana biar kena jelas-jelas sungguh ahli sunnah wal jamaah, Qadariyah, Jabariyah, Qadariyah. Dan semoleknya bukan hanya kita kena jelas-jelas, kita boleh menghuraikan, boleh membahagikan, boleh cerita kepada anak-anak cucu kita. Itu fardu kifayah. Kalau setakat faham seorang, cuba buat cerita tak pandai, cukup fardu ain saja, fardu kifayah tak ada. Rugilah. Sebab kita nak pastikan i'tikad anak cucu kita, i'tikad ahli sunnah wal jamaah. Kalau anak cucu kita i'tikadnya bukan i'tikad ahli sunnah, walaupun semayang puasa rajin sekalipun, amal-amal sunat rajin sekalipun, tiap-tiap tahun anak cucu, anak menantu ni orang senang, tiap-tiap tahun umrah. Zaman dululah, bukan musim Covid ni lah. Sentiasa umrah anak menantu ni. Tapi i'tikad macam mana? I'tikad tak pernah perjelaskan, tak pernah bicara. Berpegang i'tikad Mu'tazilah, Jabariyah, Qadariyah, anak cucu kita tu bukan bekalan kepada kita. Sama ada masa kita hidup ataupun lepas daripada kita mati, bukan bekalan kita. Hak kata bekalan tak putus walaupun kita mati, iaitu anak soleh. Tak ada tu. Pegangan terpesong tu bukan anak soleh. Walaupun semaya puasa rajin sekalipun, walaupun berjumpa 5 waktu rajin sekalipun, aurah tutup molek, bersopan, baik, berjuru, hormat kepada orang, tak ada ni lah. Itu bukan bekalan kepada mak ayah. Terkadang bukan setakat bukan bekalan, jahilnya akidah anak-anak kita, kerana kita tak ajar mereka sebelum masuk umur baligh, kita ada taksir, kita ada cuai, kita akan dipertanggungjawabkan di hari akhirat. Jadi biar sampai peringkat bukan setakat jelas nyata untuk diri sendiri, biar sampai tahap boleh cerita, boleh hurai, boleh memahamkan anak cucu kita. Kalau jumpa saudara mara, kita cuba berbicara. Kalau jumpa kawan-kawan, kita cuba berbicara. Tapi kita nak berbicara ni, kita kena boleh menghuraikan. Kalau berbicara, lepas tu cuba kamu hurai. Saya pandai seorang je.
Setakat fardu ain, ni nak bercerita sangat. Tak ni? Tapi setakat saya je, kamu kena belajar sini-sini. Tak apa tu, boleh tu. Tapi biarlah sampai peringkat kita boleh menghuraikan. Tambahan pula, kita ngaji Fatih Faridah ni berulang kali dah. Saya pergi kepada pembicaraan ahli sunnah, Jabariyah, Qadah ni sudah berulang-ulang dah dalam kitab Fatih Faridah. Ni penghujung dah ni. Sebab nanti di bawah tu sudah masuk kepada bicara sifat Rasul. Habis dah. Bicara berkaitan dengan beriman dengan Allah, dan habis dah bicara berkaitan dengan beriman dengan qada dan qadar, yang sebenarnya sudah masuk di bawah beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini penghujung dah ni. Bukan hanya setakat biar jelas pada diri kita biar boleh menghuraikan. Jadi ahli sunnah inilah i'tiqad kita. Ini pegangan kita ni. Dan kitab Fatih Faridah jangan lupa. Di awal tu didatangkan takrifan agama. Apa dia agama? Kemudian didatangkan 4 tandaan beragama yang sebenar. Yang lupa di awal kitab kita. 4 tandaan beragama yang sebenar. Yang pertamanya i'tiqad ahli sunnah wal jamaah. Tu. Barulah turun pada yang kedua, yang tiga, yang keempat. Kalau tidak beriktikad dengan iktikad ahli sunnah wal jamaah, itu bukan orang beragama yang sebenar. Rupa je macam agama, rupa je semayang puasa, tapi bukan beragama yang sebenar. Dan yang pertama beragama sunnah adalah iktikad ahli sunnah wal jamaah. Iktikad kita ni, biar faham boleh, kita nak berpegang ni akidah masing-masing, iaitu mazhab ahli sunnah. Iktikad kita ni sekalian perbuatan manusia. Perbuatan manusia. Perbuatan manusia ni kok, dia khusus dengan manusia. Dia perbuatan di sini af'alul ibad. Perbuatan hamba ni melengkapi manusia, jin dan malaikat. Sama je. Tapi di sini pergi kepada perbuatan manusia. Perbuatan jin sama. Perbuatan malaikat sebesar-besar makhluk sama. Itu dipanggil hamba. Hamba Allah. Siapa malaikat? Ibadullah, hamba Allah. Dia akan bicara di hadapan. Berkaitan dengan malaikat, dia akan bicara di hadapan. Siapa malaikat? Hamba Allah. Mana dalam kitab kita ni? Malaikat dalam di Musa 55, dan wajib i'tikad ada bagi Allah malaikat, dan mereka itu malaikat beberapa hamba Allah juga yang dijadikan daripada nur. Beberapa hamba Allah juga. Malaikat ni hamba Allah. Sama macam kita manusia, sama macam jin, hamba Allah. Jadi af'alul ibad, perbuatan hamba Allah, samalah perbuatan manusia, perbuatan jin dan juga perbuatan malaikat. Walaupun sini sebut perbuatan manusia. Sekalian perbuatan manusia yang ikhtiyari. Kau masih tu? Sekalian perbuatan manusia yang ikhtiyari, yang bangsa pilihan. Nanti yang ikhtiyariyah saya ada tulis tu. Satu laginya ittirariyah. Itu perbuatan yang tanpa pilihan manusia terjadi. Ikhtiyari, ittirari, kita kena ingatlah. Ikhtiyari, ittirari. Ikhtiyari ni perbuatan manusia yang bangsa pilihan. Mana kita memilih. Ni hak kebanyakan perbuatan kita adalah ikhtiyari. Daripada pagi tadi lagi, hak perbuatan kita yang ikhtiyari ke berlaku dah ittirari. Ada dah tersepak pintu, tersepak tangga, ada. Itu ittirari, itu bukan pilihan. Berlaku dah lagi. Terhantuk kepala, ada. Benjol. Terhantuk kepala, terhantuk dah.
Teratuk tu nah. Terhantuk kepala. Ittirari. Sebab kita tidak memilih. Ke memilih? Pergi hantuk gitu. Ada. Tidak memilih. Itu ittirari. Jarang-jarang berlaku kepada kita lah. Ittirari ni orang yang melata. Ittirari lah. Dia memilih ke nak berkata-kata tu. Berkata-kata pula hak comel sangat disebut. Dia memilih nak keluar perkataan hak comel sangat. Cerita hak barang dia. Tak, dia tidak memilih. Terlancar lidah. Dia panggil ittirari. Dalam semayang pun tak batal semayang. Sebab ittirari bukan pilihan. Maka tak ada hukum, tak ada salah. Cokek tu. Coba. Cokek tu kecek je tu. Kenapa dia cokek? Tapi lepas cokek tu keluar dia. Dia panggil ittirari. Tu hak bukan ikhtiari. Tapi hak duk berlaku di kita ghalibnya ikhtiari. Perbuatan manusia yang bangsa pilihan. Bangun, duduk, gerak, diam, melihat, mendengar, berkata-kata, ikhtiari. Koma situ. Allah lah menjadi. Kena tanda tempat koma tu. Sekalian perbuatan manusia yang ikhtiari, yang bangsa pilihan. Allah lah yang menjadi. Saya tu di situ berhasil tau. Berhasil. Allah lah yang wi hasil, Allah yang wi jadi, Allah yang wi bekah. Situ. Dan manusia usaha jua, kasbun jua, iktisab jua. Kasbun tu bahasa Arab. Manusia usaha jua. Tapi yang menjadikan, yang menghasilkan perbuatan manusia, Allah lah yang menjadikan. Kan sedap ayat kita tu kan. Kena baca mana? Lamhu, lahu, baginya tu bahasa Arab. Ni bahasa Melayu. Allah lah menjadi. Dan manusia usaha jua. Diletak kepada manusia ni usaha, yakni ikhtiar dan usaha manusia. Ikhtiar usaha manusia tidak memberi bekah. Yang memberi bekah, yang menjadikan, Allah lah yang menjadikan. Ikhtiar usaha manusia tidak beri bekah. Wajib berpegang. Manusia ada ikhtiar dan usaha, tapi tak beri bekah. Tapi ikhtiar usaha manusia bukan hakiki, hanya majazi saja kata kita nanti. Bukan hakiki, letak saja ni. Ikhtiar hakiki, perbuatan hakiki tertentu bagi Allah Subhanahu wa taala sahaja. Ikhtiar hakiki, perbuatan hakiki tertentu bagi Allah. Ikhtiar usaha manusia majazi, letak sahaja, sandar sahaja. Tapi diri ikhtiar usaha tu adalah qada dan qadar Allah. Jangan lupa hak rukun iman yang keenam, hak pacak di akidah kita tu. Keesaan Allah pada perbuatan, yang berlaku kesemuanya perbuatan Allah. Bukan menghasilkan tu perbuatan Allah sahaja. Diri pilihan kita pun Allah yang buat, diri usaha kita pun Allah yang gerakkan. Keesaan pada perbuatan tidak berlaku walaupun sebesar zarrah yang bukan qada dan qadar. Tidak berlaku walaupun sebesar zarrah yang bukan perbuatan Allah. Itu mati doktornya. Kita tekan dah melepas tu. Tapi wajib berpegang. Manusia, hamba ada ikhtiar dan usaha. Dua, mazhab Jabariyah. Mazhab Jabariyah. Sekalian perbuatan manusia dikerasi. Jabrun ni dikerasi lah. Dia panggil Jabariyah. Dia asalnya Jabrun Jabriyah. Asalnya gitulah. Jabrun Jabriyah.
Lepas tu kenapa sebut dengan Jabariyah? Sebab buat nak sama dengan bagi Qadariyah. Jadi Qadariyah, hak ni Jabariyah, ada Jabariyah. Ejaan baris sebenar Jabariyah. Pada ni. Tapi huruf B tu, huruf B tu asalnya bagi mati, bu bagi atas. Jabariyah, Jabrun, Jabariyah kita sebut Jabariyah sebab nak musyakalah, nak sama bagi dengan Qadariyah. Jabariyah, Qadariyah. Jabariyah, Qadariyah. Jabariyah, Qadariyah. Jabariyah, Qadariyah. Jadi tak jadi sama. Tapi asalnya memang Jabariyah. Sebab apa? Sebab asal daripada Jabrun, kerasi. Jabrun tu kerasi. Jadi mazhab Jabariyah ni sekalian perbuatan manusia dikerasi. Tu Jabrun. Dikerasi erti. Apa maksud dikerasi? Mengikut kudrah Allah jua, tak ada langsung ikhtiar usaha. Kudrah Allah jua. Jadi dikerasi dah lah. Tak ada kita. Yang berlaku tu dikerasi semata-mata mengikut kudrah Allah Subhanahu wa ta'ala jua. Kudrah Allah tu lah. Qada, qadar tu, qada iradah. Qadar tu perbuatan Allah yang bersifat dengan kudrah. Jadi yang berlaku tu hak perbuatan Allah jua yang bersifat dengan kudrah. Dah macam mana dia kita dah sebut tadi, sekalian qada dan qadar, sekalian ketentuan dan perbuatan Allah yang bersifat dengan kudrah, keesaan Allah pada perbuatan. Betul lah. Dah sini ni kenapa pula jadi salah? Saya kita akan bicara nanti. Tapi dari segi hakikinya betul ke tak? Perbuatan manusia memang dikerasi semata-mata mengikut kudrah Allah. Mana semata-mata mengikut kudrah dan iradah, mengikut qada dan qadar. Hakikinya betul. Hakikinya betul. Tapi salahnya kerana tidak berpegang hamba ada pilihan dan perbuatan yang hakikinya adalah kudrah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekalipun wajib berpegang. Makna hakikinya Jabariyah ni betul. Memanglah kita Jabrun. Kita dikerasi. Kita dikerasi. Sebab hakikinya yang berlaku kesemuanya ittirar belaka. Terjadi dikerasi yang melakukan Allah yang bersifat kudrah, keesaan pada perbuatan. Hakikinya betul. Tapi salah kerana tidak berpegang hamba ada ikhtiar usaha, walaupun hakikinya ikhtiar usaha itu sebenarnya tak ada. Kesemuanya qada dan qadar Allah, keesaan Allah pada perbuatan. Lepas panggil Jabariyah batinang tu. Dari segi hakikinya memang Jabariyah. Kita dikerasi. Hamba ada ikhtiar usaha, itu hanya pada zahir. Zahirnya macam mana? Kita ada ikhtiar usaha. Hakikinya Jabrun. Jabariyah batinan, hakikinya memang Jabariyah. Saya lupa nak bawa Faridatul Fara'id. Ada siapa bawa Faridatul Fara'id? Ada tak? Ada Nazri? Faridatul Fara'id. Ni pati Faridah, dia punya rumusan. Faridatul Fara'id. Tak ada orang bawa. Sebab dia ada nota kaki di luar tu, bicara bab Jabariyah dan Qadariyah. Tak ada soalan? Ada orang satu beg itu penuh kitab untuk seminggu. Sebab apa? Sebab dia dah ingat kitab mana, nanti tertinggal. Ada orang, ni kitab hari Sabtu, ni kitab hari ni beg hari Sabtu, ni beg. Tak ada kat pesan tu. Tak ada seorang bawa Faridatul Fara'id. Tak ada. Orang puan pun tak ada.
Nak pinjam faridatul faraid. Orang puan pun tak ada juga faridatul faraid. Orang tak ada seorang ni. Dia ada nota kaki dalam faridatul faraid ni ketika bicara berkaitan dengan sifat qudrah dan sifat iradah. Nah, bukan di bicaraan keesaan pada perbuatan. Keesaan pada perbuatan. Mana di bawah tajuk sifat yang keenam lah, sifat wahdaniyah. Jadi di tajuk sifat wahdaniyah ni bicara bab keesaan pada perbuatan. Hamba ni dibangsakan atas wajah kasbun dan ikhtiar. Itu disebut dengan bahasa Arab. Dibangsakan perbuatan ni atas jalan kasbun, usaha, dan ikhtiar tu pilih. Jadi pun bicaralah hak nak menolak pegangan Mu'tazilah, Qadariyah dan Jabariyah. Ni saya baca sikit. Jabariyah ni tiada bagi hamba usaha sekali-kali. Tak ada bagi hamba usaha, dikerasi. Pada zahir dan batin. Zahir pun tak ada, batin hakiki pun tak ada. Dan i'tiqad yang sebenar itu i'tiqad Ahlussunnah. Bahawasanya tiada memberi berkah oleh hamba pada sesuatu sekali-kali, dan hanya sesungguhnya ada bagi hamba itu usaha dan pilihan pada zahir jua, bukan pada batin, bukan pada hakiki. Ini dalam kitab Faridatul Faraid muka surat 7, nota kaki bagi atas sekali. Jadi sekarang ni Jabariyah, tiada bagi hamba itu usaha sekali-kali pada zahir dan batin. Dan i'tiqad yang sebenar, i'tiqad ahli sunnah jemaah bahawasanya tiada berkah oleh hamba pada sesuatu sekali-kali, tidak ada berkah. Dan hanya sesungguhnya ada bagi hamba itu usaha dan pilihan pada zahir jua, pada batin hakiki, sebagaimana Jabariyah. Dia gitu. Ada ni. Jadi Jabariyah ni hamba tiada ikhtiar usaha pada zahir dan pada batin. I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah, sesungguhnya ada bagi hamba itu usaha dan pilihan pada zahir jua. Pada zahir sanda hamba memilih, hamba melakukan, hamba memilih, hamba melakukan. Pada batin Jabariyatun batinan, pada batinnya Jabariyah. Jadi hakikinya ginilah, perbuatan manusia dikerasi mengikut kudrah Allah jua. Itulah hakikinya. Batinnya begitulah. Dah ni berlaku ni bukan perbuatan Allah yang bersifat kudrah. Salahlah, sebab bukan sekalian qada dan qadar, menafikan keesaan pada perbuatan. Sebab apa? Sebab yang melakukan Khalik bukan hanya Allah, tetapi manusia pun memberi berkah. Manusia juga yang menjadikan manusia Khalik juga. Tak ada. Yang Khalik apa dia? Hal min khaliqin ghairullah? Adakah Khalik selain Allah? Tak. Allah lah khaliqu kulli syai'. Allah yang menjadikan sekalian perkara. Itu i'tiqad kita. Makna ikhtiar usaha ni hanya pada zahir saja, bukan pada batin, bukan pada hakiki. Golongan terpesong yang saya bicara ini disebut akidah Asy'ariyah. Dia tak sebut akidah Ahlussunnah.
Kitanya bila sebut kata Asy'ariyah Maturidiyah, itulah i'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah. Disebut Ahlussunnah wal Jamaah adalah i'tiqad Asy'ariyah Maturidiyah. Golongan terpesong sekarang ini akidah Asy'ariyah, bukan akidah Asy'ariyah. Akidah Asy'ariyah Maturidiyah sama i'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah. Bagi merekanya i'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah ni hak pasal mereka. Pilihan dan perbuatan hak hamba mutlak. Mutlak hak hamba. Minggu lepas hak dalam ni, dalam orang mengaji ni kadang-kadang dia buat catatan. Ada juga yang tengah-tengah belajar, ikhtiar usaha hamba mutlak dia bubuh. Kata orang mengajar lain, dia tulis lain. Kata dalam belajar tu pun dalam belajar tu pun dia kok lain dah. Dalam kuliah minggu lepas ada orang tulis ikhtiar usaha hamba mutlak tapi tak payah bekas. Ikhtiar usaha hamba majazi je. Hak Tuhan belaka. Itu ikhtiar usaha hamba mutlak. Hak mutlak semata-mata hanyalah qada dan qadar Allah. Itu hak mutlak, hak semata-mata. Ikhtiar usaha hamba bukan mutlak, hanya majazi jua, sandar letak sahaja, bukan hakiki. Bandingan dia seperti bulu yang tergantung di atas hawa, di atas udara. Mengikut ia bulu akan angin yang bertiupnya. Angin tiup ke atas, bulu yang ringan ni naik ke atas. Angin tiup ke bawah lah bulu yang ringan ni. Angin ni tiup ke kanan lah bulu ni. Angin tiup ke kiri lah bulu ni. Ada tak bulu ni mempunyai pilihan? Tidak ada. Begitulah hak Jabariyah pegang. Hamba seumpama tu juga. Tapi memang hakikinya begitu. Hakikinya memang hamba seperti bulu yang ringan yang ditiup oleh angin. Hamba ni hakikinya seperti hak kulit, wayang kulit tu. Tidak ada pilihan kulit tu. Tidak ada usaha kulit tu. Bergerak kulit tu Tok Dalang yang buat. Hakikinya begitulah. Sama ada manusia, sama ada jin, sama ada malaikat. Manusia tu Nabi Rasul pun itulah dianya. Ni sekarang learning ni dia ada banyak pesing dalam FB ni. Ada golongan yang melampau Qadariyah dan lebih berat. Ada golongan pula nak terundur kepada Jabariyah. Ada gelaran-gelaran mereka. Mereka duk pakai dua ni. Ada golongan hanya nak pakai zahir saja, hakiki tak ambuh. Tak ada oh Tuhan. Hamba lah. Itu pakai zahir saja. Ada golongan nak pakai batin sahaja, nak pakai hakiki sahaja. Itu usaha tak mau pegang. Ni sekarang ni. Ada melampau hanya pakai zahir sahaja, hakiki batin mau pakai. Ada hak terundur, siapa ke nak pakai hak batin saja. Dipanggil batiniyah, pok batin saja. Dah hak zahir. Hak pegangan kita wajib berpegang, hamba ada pilihan dan perbuatan, mereka tolak. Itu Jabariyah. Kenapa jadi terpesong kita akan cerita. Hak ni sekarang ni. Lepas tu dia dah berkelahi dua ni. Dia berkelahi. Mung kata aku kata mung. Walah dua-dua sama je. Bukan Ahlussunnah wal Jamaah. Kita orang awam ni kok duk baca hak mana hak ni. Nampak nama ustaz belaka. Kena faham boleh lah. Mana kita ni hak boleh menghuraikan atau fardu kifayah. Kita tak boleh menghuraikan, janji kita boleh membezakan. Terdengar, ni bukan Ahlussunnah ni. Lepas tu cerita Ahlussunnah, saya dah pandai. Maknanya hanya fardu ain. Boleh membezakan. Kalau mari, saya mengaji dulu lain.
Hak ni ustaz juga ni. Pakai hak dia lah pula ni, tak boleh nak beza. Fardhu ain pun tak lepas. Biar boleh beza. Mari siapa pun, glamour macam mana pun, public figure tinggi macam mana pun, kita tahu betul ataupun salah kalau bab pegangan. Kalau bab fiqh kita keliru. Mari ustaz mengajar hukum begini, mari ustaz mengajar hukum begini. Kita pun pening lah. Itu tak apa, itu tak pelik. Bab fiqh ni banyak mazhab, semua ahli sunnah wal jamaah belaka. Akidah tak boleh. Tak ada. Mari siapa sekalipun, kita boleh tahu ini akidah sebenar, ini akidah yang tak sebenar. Mari budak baru, kita budak kenal lagi, budak baru je, baru habis mengaji. Orang pun recommend, kita pun panggil dia mengajar. Ngajar bab akidah, budak ni dak arab. Nampak budak, budak metau. Yalah budak baru habis belajar. Orang budak kenal lagi dianya. Tiba-tiba suruh baca tauhid. Kalau suruh baca fiqh tu kan ngasih kan suruh baca tauhid. Kita pun jadi ya tak ya. Pandai dah budak ni. Dibicara saja, comel dia cerita. Orang apa? Tak padang ke budak. Gitu dak kita cakap apa dak? Tak padang ke budak. Di cerita akidah tu comel. Kita boleh. Hak ni memang kita boleh. Boleh. Bukan kita boleh. Memang kita kena belajar sampai tahap kita boleh membezakan. Ini akidah sebenar, ini akidah salah. Itu fardhu ain kita. Mana mari budak yang kita mula-mula tu seperti ya tak ya, comel cerita akidah. Mari orang hebat mari tu diiringi oleh disanjungi oleh ramai orang. Cerita akidah. Salah akidah tu. Mu kata salah ni siapa? Ustaz glamour. Dah. Glamour kerana ramai orang sebut, tak berarti ilmunya betul. Kita boleh beza lalu dah. Jadi sekarang ni, hak jenis berkelahi ni, ada yang pakai zahir saja, tak mau pakai hak batin hakiki. Ada nak ambil batin saja, tak mau pakai hak zahir. Hak kita wajib berpegang, hamba ada pilihan, hamba ada perbuatan. Dua-dua ni semuanya terpesong belaka. Tapi dua-dua ni mengaku ahli sunnah wal jamaah. Jadi perumpamaan perbuatan manusia yang dikerasi ini seperti bulu yang tergantung di atas hawa, di atas udara, mengikut ia bulu yang ringan tu akan angin yang bertiup. Hak ni saya biasa, tapi bab lain ni. Bab lain. Di sini kita kata macam mana bulu yang ringan mengikut ia akan angin yang bertiup. Mana bulu ringan ke atas, ke bawah, ke kanan, ke kiri, angin yang bawah. Kan kita? Ni perumpamaan ni. Bandingan. Bukan perumpamaan, bandingan. Seperti bulu yang ringan mengikut ia akan angin yang bertiup ke atas, ke bawah, ke kanan, ke kiri. Bab lain lah ni. Ini sandar kepada asbab ke tak ni? Angin, bukan kata angin ni. Mengikut angin ni kan? Sebenarnya bulu ke atas, ke bawah, ke kanan, ke kiri, siapa yang buat? Mengikut angin. Angin yang menggerakkan. Sekalian qada dan qadar. Ni dah kita tauhid ni. Bulu tadi tu mengikut ia akan angin yang bertiup, mengikut akan angin tu pada zahir. Pegangan kita qada qadar. Ni boleh tak cakap ni? Boleh. Ada apa-apa ada ni. Buka kipas habis berterbangan habuk. Habuk berterbangan kenapa? Kerana kamu buka kipas. Orang baru lap habuk atas kipas kamu buka. Berterbanganlah habuk tu kerana kipas. Itu cerita je, tak ada salah pun. Tapi berterbangan habuk tu qada. Bergeraknya bulu ke atas, ke bawah, ke kanan, qada. Ni mengikut angin yang bertiup. Ni zahir, cakap asbab. Ada salah apa pun. Ni kita tak tahu ni. Tapi ni dia buat bandingan hak pahaman Jabariyah. Tapi apalah. Tapi bandingan dia ni bulu ni mengikut angin. Ke atas, ke bawah, ke kanan, ke mengikut angin. Angin ni bekas ke? Dah bulu ke atas, ke bawah, kanan, kiri tu Allah yang buat. Bukan mengikut angin.
Tak ada ikut-ikutnya. Sekiranya berlaku qada ni kata mengikut akal angin bertiup, ini orang panggil cakap asbab. Tak ada salahnya. Orang ni belajar salah. Cakap asbab kafirmu tak ada Tuhan. Ni ia berlaku, bukan berlaku ni. Bukan berlaku ni. Cakap makan kenyang, telan Panadol hilang pening kepala, cocok sejarum boleh bangun berjalan. Mu ni tak ada Tuhan ni. Mu sandar kepada Panadol, mu sandar pada cocok sejarum. Dok, itu sandar pada asbab. Pegangan qada. Dia mensyirikkan orang dah hanya kerana bercakap asbab. Ni asbab ni. Mengikut bulu yang ringan tu akan angin yang bertiup. Dok, Allah yang buat. Bergeraknya bulu tu Allah yang buat. Bukan angin yang buat. Bukan mengikut angin. Dia kata mengikut angin ni dia panggil apa? Asbab. Tak ada, salah. Ini biasa saya ambil ke ni sebab berhadapan pula dengan golongan yang orang bercakap asbab, dia tuduh syirik, kafir kamu sebab kamu berpegang makhluk yang beri bekah. Kalau sini kau seolah-olahnya angin yang beri bekah. Ini cerita asbab je. Ada tu. Tapi ini bab lain ni. Tak boleh banyak-banyak sangat kita. Kena balik pada tiap usaha. Whiteboard pun dok tu gitu. Dan tak ada bagi manusia usaha sekali-kali tak pegang langsung. Tapi hakikatnya memang manusia tidak ada perbuatan sekali-kali tak wajib berpegang. Tak ada. Zahir batin tak ada itu usaha manusia. Yang ketiga pula, mazhab Mu'tazilah. Sekalian perbuatan manusia yang ikhtiari. Kebanyakan. Kau masih tu. Hak ahli sunnah tadi Allah lah menjadi, tak ahli sunnah. Di sini hak Mu'tazilah ni Mu'tazilah Qadariyah. Mu'tazilah Qadariyah. Kalau sempat masa kita bicara Mu'tazilah Qadariyah ni ada dua Qadariyah kalau sempat. Sekalian perbuatan manusia yang ikhtiari, ayat sama dengan hak mazhab ahli sunnah. Mazhab ahli sunnah, sekalian perbuatan manusia yang ikhtiari Allah lah menjadi. Ni sekalian perbuatan manusia ikhtiari, manusia sendirilah menjadikannya. Manusia sendirilah. Kalau kita nak pergi sama dengan atas tu kok, hak ahli sunnah Allah lah menjadi. Hak Mu'tazilah Qadariyah manusialah menjadi. Ni manusia sendirilah menjadinya, menjadi sekalian perbuatan yang ikhtiari. Manusia menjadi sendiri ni bukan sendiri mutlak. Bukan sendiri mutlak ni, dengan kudrah Allah yang dijadikan pada dirinya, pada diri manusia. Dengan kudrah Allah yang dijadikan pada dirinya, bukan kudrah Allah bubuh kepada manusia, bukan ni. Manusia sendirilah menjadinya. Tapi manusia sendirilah menjadi tak mutlak ni, hak Qadariyah ni. Dengan kudrah Allah yang dijadikan pada dirinya. Dengan kudrah Allah yang dijadikan pada dirinya. Dengan kudrah Allah ni lah, bukan dengan kudrah Allah. Kudrah manusia yang Allah jadikan pada manusia itu. Ni kudrah Allah yang dijadikan pada dirinya. Kudrah ni, kudrah Allah ada di zat Allah, bukan ada di zat diri kita. Dan ni kudrah Allah ni, kudrah tenaga yang ada di kita ni, yang Allah lah bubuh di zat kita. Ni Qadariyah. Kalau manusia menjadi sendirilah, manusia sendirilah menjadinya, tidak berkait dengan kudrah tenaga yang Allah tak letak di hamba, atau kafir ijma' ulama. Bukan Qadariyah. Qadariyah ni betul, manusia sendirilah menjadikan, tetapi dengan kudrah tenaga yang Allah Ta'ala jadikan pada diri kita. Gitu. Kalau manusia sendirilah menjadi, tidak berkait pun. Kudrah tu Allah yang letak di manusia. Kudrah tu ada dah sebab kita makan, kita minum. Bila kita makan, kita minum, dengan sendiri kita ada kudrah. Kudrah ni sendirilah yang menjadikan perbuatan kita.
Tak berkait dengan Allah yang jadikan kudrah di tubuh kita. Itu bukan qadariyah, itu kafir ijma' ulama. Jadi nak jadi Mu'tazilah qadariyah ni kena belajar juga. Kalau tak belajar kok kadang-kadang kita bertenaga sebab kita makan, kita minum, kita sihat, kita jaga kesihatan. Dengan tenaga kita ni lah. Dan tenaga ni Allah yang jadikan ke tak? Tak, tenaga kita sendiri, bukan Allah yang jadikan. Makna sampai masa kita sendiri-sendirilah yang menjadikan. Tidak berkait dengan kudrah dan iradah Allah. Tak kait dengan Allah. Itu bukan qadariyah. Itu kafir ijma' ulama. Qadariyah ni betul, manusia sendirilah yang menjadikan. Tetapi manusia sendiri menjadikan pun tak mutlak juga. Manusia sendiri menjadikan. Dengan apa? Dengan kudrah yang Allah Ta'ala jadikan di manusia. Ni hak qadariyah. Hak qadariyah. Dia qadariyah ni kalau nak sebut sebenar bukan qadariyah. Sebab dia kudrah hamba. Kan kudrah Allah qadimah sedia kala. Kudrah manusia hadisah baharu. Memang kita ada tenaga. Jadi Tuhan letak kudrah di hamba, kudrah ni lah yang memberi bekal. Kudrah ni. Jadi kudrah asalnya qudriyah. Tapi awak tak panggil qudriyah, awak panggil qadariyah. Asalnya qudriyah. Apa dia qadariyah, qudriyah ni? Sebab qadar pun boleh pergi pada kudrah juga. Ada ni. Sebab ni kudrah yang ada di hamba yang memberi bekah. Kudrah ni mari mana ni? Allah yang jadikan. Yang dijadikan oleh Allah pada dirinya, diri manusia. Itu Mu'tazilah qadariyah. Mana? Sambil tengok jam. Sebab apa? Tapi nampak gayanya hari ni macam minggu lepas jugalah. Sekitar aje. Sekitar aje. Lepas tu nak pakai whiteboard. Nak pakai speaker mana ni? Tak sedia speaker. Saya pun tadi silap, minta whiteboard je, tak minta dia punya untuk speaker tu. Betul nak guna? Ni nak bawa macam mana ni? Nak angkat? Tak boleh ni. Nak guna? Tak ingat pun nak sama tadi minta whiteboard je. Minta whiteboard. Nak kan? Hot speaker rakaman ni tak apalah, saya boleh bubuh di baju. Speaker rakaman. Memang kena tolak ke belakang ni. Sebab saya tak mau pakai mask. Pakai mask lelah berdiri, tambah lelah. Jadi kena ke belakang sikit, jauh daripada orang. Kita meja ni tak pakai mask lah, sebab kita jauh daripada orang. Tapi kalau nak tu whiteboard pun biar jauh sikit lah. Dia ada hot wire tu imam tu. Ya dia. Bila dia dah masuk dekat. Nak ke belakang dia. Ke belakang sikit lah, saya tak mau pakai mask. Itu macam mana cara nak speaker ni nak buat macam mana. Nak hot FB tak apalah, kita buat baju. Biasa buat sedikit.
Diam sikit. Belum. Tak apa, biar besok sedikit, tak apa. Kau kena pegang gini. Tak pernah berlaku lagi pegang gini ni. Kan ada? Oh, ceramah pegang gini. Penyanyi ke? Tak ada. Oh. Kita hari ni je pegang gini. Dah tak ada tu. Tak ada. Oh. Jadi kita bicara berkaitan dengan perbuatan ikhtiariyah. Ittirariyah yang tidak ada pilihan kita. Itu sama je. Ahli sunnah wal jamaah, Jabariyah, Qadariyah sama sahaja. Tidak disandarkan kepada manusia. Maka tidak ada hukum daripada perkara yang ittirariyah. Macam sebut tadi, orang melatoh tidak ada hukum. Walaupun dia melatoh dalam sembahyang, sembahyang dia tak batal. Sebab tak ada hukum. Kalau saya biasa buat misal, orang OKU, dia kepala dia bergerak-bergerak tu. Dia sembahyang daripada mula takbir sampai ke salam, kepala dia bergerak-bergerak. Kepala digerak, ada tak pilihan? Tidak ada. Itu terjadi ittirariyah, maka tidak ada hukum. Kita tersepak, pecah kaki kita, tak berdosa. Cedera tak berdosa. Sabar redha boleh pahala wajib. Berbeza dengan kita gerang, nak marah, kita pun sepak barang. Dengan ikhtiari kita, pilihan kita, maka hukumnya haram kerana mencederakan diri. Menyepak tu ikhtiari, pilihan. Tapi majazi belaka sebut pilihan, tak apalah, kita akan huraikan nanti. Adapun tersepak, terjatuh, naik pokok, terjatuh, patah dia, tak ada salah apa pun. Naik pokok, nak bunuh diri, terjung, itu haram, dosa besar. Sebab memilih. Padahal ni ittirari ni, ini ittirari hak berlaku jarang-jarang. Hak ni sama saja, tak ada khilaf antara ahli sunnah dengan mu'tazilah, jabariyah ke qadariyah ke sama. Jadi perkara ittirariyah ni, kalau kita kata tegak, sama-sama macam jabariyah dalam bab ikhtiariyah. Kan jabariyah kan? Tak ada. Semata-mata mengikut kudrah Allah, tidak berpegang pun dengan akidah hamba yang memilih. Jabariyah kan? Perbuatan ittirariyah ni begitulah pegangannya. Ahli sunnah pun begitu, qadariyah pun begitulah pegangan. Tidak ada kaitan dengan ikhtiar dan usaha manusia, semata-mata kehendak dan perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kita nak bicara ikhtiariyah. Kita pergi kepada kudrah hamba. Ini kudrah hamba. Kita bicara kudrah hamba ni, tenaga. Kadang-kadang tenaga kita banyak, kadang-kadang tenaga kita kurang. Kudrah hamba ni bagaimana? Allah yang jadikan dia hamba. Pada zahirnya kerana kita makan, kita minum. Tapi kudrah hamba ni Allah yang jadikan, Allah yang letak situ. Kemudian pergi pada ikhtiar dan usaha. Kemudian kita nak pergi kepada ikhtiar usaha tu jadi berhasil. Jadi kita ahli sunnah wal jamaah, oleh kerana di tubuh kita ni ada kudrah yang Tuhan jadikan, maka disandarkan ikhtiar usaha ni kepada hamba ahli sunnah. Jadi ahli sunnah wal jamaah, ahli sunnah wal jamaah, ASWJ. Jadi ahli sunnah jamaah berpegang hamba ada pilihan dan perbuatan
Sebab apa? Sebab dia hamba Tuhan letak dah kudrah kan. Kita bicara waktu dulu. Kalau kita bicara ayat Al-Quran, kenapa kau ahli sunnah berpegang hamba ada ikhtiar dan usaha? Hok banyak ayat-ayat Tuhan sandarkan hamba tu lah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in akan dikau ni. Kami yang sembah. Kami yang Tuhan letak kudrah ni yang sembah. Maka wajib berpegang hamba ada pilihan dan perbuatan. Ini kalau kita kira kepada ayat Al-Quran yang menyandarkan perbuatan pada hamba hak banyak dalam Quran. Kita cerita di sini, kita tak cerita dengan dalil ayat Quran. Kenapa kau wajib berpegang hamba ada ikhtiar usaha? Dah Tuhan letak dah kudrah di hamba kan. Jadi apa yang hamba lakukan ni, hamba yang lakukan dengan kudrah yang Tuhan letak di hamba. Tetapi ahli sunnah wal jamaah walaupun berpegang hamba ada pilihan dan perbuatan kerana ada kudrah di hamba, tidak ibekah sama sekali. Ahli sunnah wal jamaah tak ibekah sama sekali. Faham tak? Isyarat gitu faham tak? Boleh? Kena orang mana? Sekarang ahli sunnah wal jamaah berpegang hamba ada ikhtiar dan usaha, pilihan dan perbuatan usaha. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala sudah letak kudrah di hamba. Maka hamba ada pilihan dan perbuatan. Tetapi tidak wibekah. Tidak wibekah. Berhasil perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah lah yang menjadikan. Ni ahli sunnah wal jamaah. Allah lah yang menghasilkan. Allah lah yang menjadikan. Maknanya ahli sunnah wal jamaah berpegang hamba ada ikhtiar dan usaha, tetapi kita usaha tidak ibekah. Berhasil perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kena letak macam mana ni hak bahagian. Bahagian hak berhasil ni. Bukan berhasil dengan kudrah yang Tuhan jadikan di hamba. Kita pergi kepada Jabariyah. Satunya Jabariyah. Satunya Qadariyah. Qadariyah. Jabariyah. Qadariyah, Jabariyah ni bukan kata berhasil, ikhtiar usaha pun tak ada di hamba. Tu Jabariyah. Tak ada. Hak berhasil ni tak ada lah. Ikhtiar usaha pun tak ada. Ni Jabariyah. Nak tulis isyarat kan ni? Gini. Tak ada di hamba. Boleh? Boleh tak tu? Ni tulis sini tau. Tapi bekah sama sekali. Tapi wajib berpegang hamba ada pilihan dan perbuatan. Qadariyah sebagaimana ahli sunnah berpegang hamba ada ikhtiar dan usaha. Sama. Kan ayat dia sama kan? Ahli sunnah ayat dia sekalian ahli sunnah manusia usaha. Qadariyah ayat apa dah? Jadi Qadariyah sama dengan ahli sunnah, berpegang hamba ada ikhtiar dan usaha, serta ikhtiar usaha tu memberi bekah, berhasil dengan kudrah yang Tuhan jadikan di hamba. Jadi gitu. Sekarang di kita ni ada kudrah, ada tenaga. Bila di kita ni ada kudrah tenaga, maka ahli sunnah berpegang hamba ada pilihan dan perbuatan. Sebab Allah Ta'ala jadikan kudrah di hamba, tetapi tidak memberi bekah. Yang memberi bekah adalah perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jabariyah tak ada. Tak ada pilihan, tak ada perbuatan hamba.
Memberi bekah lagilah tak ada. Ikhtiar usaha hamba pun tak ada sementara beri bekah. Qadariyah sebagaimana ahli sunnah wal jamaah berpegang hamba ada pilihan dan perbuatan serta memberi bekah dengan kudrah yang Allah bubuh di hamba. Tu Qadariyah. Qadariyah ni biasanya Qudrayah. Faham? Jadi ahli sunnah berpegang hamba ada pilihan dan perbuatan tetapi tak ada bekah sama sekali. Allah lah yang menjadikan. Jabariyah tolak teguh pilihan dan perbuatan tak ada. Mau bekah memanglah tak lagi tak ada. Allah Taala belakalah. Qadariyah hamba ada pilihan dan perbuatan serta hambalah yang menghasilkan, yang menjadikan perbuatan dengan kudrah yang Tuhan letak di hamba. Boleh tak situ? Ahli sunnah wal jamaah berpegang hamba ada ikhtiar dan usaha tetapi tidak ada bekah. Jabariyah langsung tidak ada. Qadariyah berpegang hamba ada ikhtiar dan usaha serta memberi bekah. Serta memberi bekah. Jabariyah jelas tidak ada ikhtiar usaha. Jabariyah jelas ikhtiar usaha hamba serta memberi bekah. Kita nak mati ahli sunnah molek. Ahli sunnah wajib berpegang hamba ada pilihan dan perbuatan hanya pada zahir sahaja. Batin hakiki sama dengan Jabariyah. Ikhtiar usaha ni pun hak Tuhan juga. Dia kena jaga pula situnya. Ada ni. Macam sebut minggu lepas lah. Cerita ahli sunnah berpegang hamba ada pilihan dan perbuatan tetapi tidak bekah, tak boleh berhenti setakat tu. Akhirnya pilihan dan perbuatan hamba mutlak, hak hamba sungguh-sungguh, zahir dan batin. Tu bukan ahli sunnah wal jamaah. Hanya pada zahir sahaja. Itu hak dalam Faridatul Faraid yang surat 7 tu. Jabariyah tiada bagi hamba itu usaha sekali-kali pada zahir dan batin. Dan i'tiqad yang sebenar itu i'tiqad ahli sunnah bahawasanya tiada beri bekah. Tiada beri bekah pada oleh hamba pada sesuatu sekali-kali tak beri bekah ahli sunnah, tak beri bekah. Dan hanya sesungguhnya ada bagi hamba itu usaha dan pilihan pada zahir juga, bukan pada batin. Pada batin sama dengan Jabariyah. Cuma Jabariyah ni zahir batin tak ada ikhtiar usaha. Ahli sunnah pada zahir ada ikhtiar usaha, pada batin hak Tuhan juga. Qadariyah zahir batin hak Tuhan, wi bekah zahir batin hak hamba, wi bekah pun hak hamba. Sebab Allah letak dah kudrah di hamba. Tu Qadariyah. Jadi di sini kita nak pecah selagi. Kita di sini ada tiga perkara. Tiga perkara. Yang pertama memilih. Satu. Yang pertama memilih. Ikhtiar. Yang kedua melakukan. Melakukan usaha-usaha. Melakukan usaha. Yang ketiga berhasil. Tu kan? Jadi berhasil. Tiga perkara di sini. Qadariyah tiga-tiga ni hamba yang memberi bekah dengan kudrah yang Allah Ta'ala letak di hamba. Itu Qadariyah.
Mana memilih hamba sendiri sebebas-bebasnya. Melakukan hamba sendiri secara mutlak. Dengan kudrah yang terletak di hamba. Berhasillah perkara yang hamba lakukan dengan memilih sendiri tadi, berhasil pun hamba juga yang berkah dengan kudrah yang Tuhan letak di hamba. Kita ahli sunnah wal jamaah wajib berpegang hamba memilih, hamba melakukan. Wajib pegang hamba memilih, hamba melakukan. Faham tak ni? Tetapi kita kena ingat kudrah ini adalah makhluk Allah. Bukan makhluk. Makhluk Allah. Sekarang ni tubuh kita ni makhluk Allah. Tubuh kita ni makhluk Allah. Tenaga di kita ni makhluk Allah. Allah yang jadikan. Tubuh kita makhluk, ni tenaga kita Allah yang jadikan. Kita ahli sunnah wal jamaah makhluk tak bekas sama sekali. Termasuk makhluk ni kudrah yang ada di kita. Bukan tak bekas pada menghasilkan, bukan tak bekas pada memilih, tak bekas pada melakukan. Dah diri kita memilih tu mari mana? Sekalian perbuatan Allah. Diri kita berusaha bergerak buat ni perbuatan Allah. Berhasil perkara tu berlaku perbuatan Allah. Ni kita ahli sunnah wal jamaah. Qadariyah memilih perbuatan hamba yang ada kudrah, melakukan usaha perbuatan hamba yang ada kudrah, menghasilkan perbuatan adalah kudrah yang Tuhan letak di hamba. Tu Qadariyah. Kita ahli sunnah ketiga-tiga ni adalah perbuatan Allah. Pada hakiki batin, walaupun wajib berpegang pada zahir, hamba ada pilihan dan perbuatan. Faham di situ? Ada satu golongan, ini saya sebut dah minggu lepas, orang mengajar ilmu usuluddin yang alirannya usuluddin, dia menghuraikan permulaannya sama macam kita hurai. Ahli sunnah wal jamaah wajib berpegang hamba ada pilihan dan perbuatan, tetapi tidak beri bekah. Ahli sunnah wal jamaah wajib berpegang hamba ada pilihan dan perbuatan, tetapi tak beri bekah. Tapi hak golongan ni pilihan dan perbuatan mutlak hak hamba sebab hamba ada kudrah. Jadi hak golongan terpesong ni memilih adalah perbuatan hamba. Hamba sendiri memilih. Berusaha pun perbuatan hamba, tapi tak beri bekah. Di situ je. Ni hak golongan terpesong. Hak timbul sekarang. Sekarang Qadariyah kita jelas dah. Memilih perbuatan hamba, melakukan perbuatan hamba, berhasil perbuatan hamba yang Allah letak kudrah. Itu Qadariyah. Kita ahli sunnah berpegang hamba ada ikhtiar memilih, hamba ada usaha, hamba yang melakukan, tapi tak beri bekah. Hakikinya, batinnya ikhtiar dan usaha ni pun qada qadar, sebab hak Tuhan belaka. Bukan berhasil je qada qadar. Ikhtiar usaha pun qada qadar. Jangan lupa hak rukun yang keenam. Dah kalau gitu tak ada lah kitanya. Tak ada lah seumpama Jabariyah hakikinya pada batin. Kita berpegang hanya qada zahir sebab Allah letak kudrah di hamba, maka hamba memilih, hamba berusaha. Tapi tak ada bekah. Tapi memilih dan berusaha ni tetap qada dan qadar. Golongan yang terpesong ni dia mengaku ahli sunnah wal jamaah, hamba ada ikhtiar dan usaha tetapi tak beri bekah. Macam kita tu mula-mula saya dengar kan, kita ahli sunnah kan, wajib berpegang hamba ada ikhtiar dan usaha tapi tak beri bekah. Golongan ni mengajar hamba ada ikhtiar usaha dan tak beri bekah super, tapi ikhtiar usaha ni mutlak hak hamba. Di situ
Perbuatan hamba memilih dan melakukan, cuma tak bekas aja. Jadi memilih hak hamba, mutlak bukan majazi. Kita ni ahli sunnah, ikhtiar usaha ni dia panggil apa? Dia panggil majaziyun. Letak je, bukan sungguh pun. Majaziyun. Letak je. Hak hakikinya hakiki. Hakikinya adalah qada dan qadar. Itu hakiki dia. Ni ahli sunnah. Maknanya ikhtiar hakiki siapa? Allah Ta'ala. Perbuatan hakiki siapa? Allah Ta'ala. Bukan ikhtiar hamba, bukan perbuatan hamba. Dah kata ikhtiar perbuatan hamba, majazi juga, bukan hakiki. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Dan Tuhan engkau ya Muhammad yang menjadikan barang yang ia kehendak dan barang yang ia pilih. Kehendak hakiki milik Allah. Memilih hakiki milik Allah. Kita ada kehendak ni, majazi saja. Kita ada pilihan ni, majazi saja. Kita ada perbuatan ni, majazi saja sandaran. Hakikinya siapa yang melakukan? Wa rabbuka yakhluqu. Tuhan engkau yang melakukan hakikinya. Wa yakhluqu ma yasha, akan barang yang ia kehendak. Kehendak hakiki milik Allah. Wa yakhtar, dan barang yang ia pilih, memilih hakikinya milik Allah. Sekalian qada dan qadar pada hakikinya. Letak hamba memilih dan berusaha hanya majazi sahaja. Hanya majazi. Ini ahli sunnah. Golongan terpesong ni memilih melakukan adalah mutlak hak hamba, bukan hak Tuhan. Cuma mau bekas saja hak Allah Subhanahu wa taala. Jadi memilih, kita nak memilih kan makan masa juga kan, nak memilih bukan hak Tuhan. Kita usaha ni bukan hak Tuhan. Hujung tu berhasil baru hak Tuhan. Itu mengesakan Allah pada perbuatan seumpama tu. Ini mengaku ahli sunnah wal jamaah ni. Mana? Waktu saya sebut minggu lepas tu, hak dari Hakim, tajuk Qadiyah Jabariyah. Qadiyah Jabariyah pun tak betul pun. Hak Qadariyah ni dia kata ahli sunnah. Hak dia kata ahli sunnah. Ahli sunnah sebenar dia kata Jabariyah. Qadariyah ni yang mana? Hak kafir. Hak tak ada kena-kena dengan kudrah Allah Subhanahu wa taala. Jauh. Tapi dia Hakim. Masyhur. Orang pakat dengar belaka. Tapi siapa yang bertanggungjawab? Siapa yang akan dipersoalkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Dengan sebarang yang luas, cerita bab akidah tidak bertepatan dengan akidah ahli sunnah wal jamaah. Nak kira mana? Ada satu orang tu dia jumpa ustaz. Gini ustaz, hak dia Hakim tu, ustaz boleh jumpalah dia orang dia lah, orang baik dengan dia. Orang berkenaan orang baik dengan dia. Orang glamour lah tapi dia baik. Ustaz boleh jumpa dengan syekh ni, syekh ni boleh betul balik. Mana salah dia orang Hakim tu. Kata dah, tapi saya dah kata saya senyap je lah. Sebab syekh tu sendiri pun bawa salah. Hak dia kata syekh tu lah. Mana? Manusia memilih sebebas-bebasnya. Tapi yang menghasilkan perbuatan Allah. Memilih ni mutlak, bukan hak majazi. Hakiki, hamba yang memilih. Ya, tapi yang menghasilkan Allah. Di situ. Kita wajib berpegang, hamba ada ikhtiar dan usaha, hanya majazi sahaja ahli sunnah. Tapi kalau Qadariyah, itu usaha hamba ni hakikilah.
Hakiki lah itu usaha hamba. Kalau hak qadariyah ni kan hakiki. Mana itu usaha hamba semata-mata dengan kudrah yang Tuhan letak di hamba. Menghasilkan pun perbuatan hamba dengan kudrah yang Tuhan letak di hamba. Itu usaha hamba pun hakiki. Serta bekah. Hak golongan dia tak. Itu usaha hak hamba hakiki. Tapi tak bekah. Nak kata qadariyah tak juga sebab tak bekah. Macam kita berpegang Allah, berpegang hamba ada pilihan dan perbuatan macam kita. Mana bukan Jabariyah. Jabariyah tidak berpegang hamba ada pilihan dan perbuatan. Jadi golongan terpesong ni macam ahli sunnah juga berpegang hamba ada pilihan dan perbuatan. Bezanya kita ahli sunnah berpegang hamba ada pilihan dan perbuatan hanya majazi sahaja. Merekanya pilihan dan perbuatan adalah hakiki hamba macam qadariyah. Cuma tak bekah, tak jadi qadariyah. Tapi bukan ahli sunnah. Golongan apa seumpama ni? Saya beritahu dah sebelum ni, saya duk minta tolong dengan orang ngaji lama-lama, hak duk di Fatoni, baba-baba, minta tolong cari. Fahaman gini tu ada dalam kitab mana-mana. Sebab fahaman salah ni dalam kitab wayak belaka. Dan kitab ni kan ahli sunnah pun diberitahu. Hak Mu'tazilah pun diberitahu kan dalam kitab kan. Sifat wajib pun didatangkan, sifat mustahil didatangkan, akidah sebenar didatangkan, akidah Mu'tazilah didatangkan. Hak Jabariyah dengan Qadariyah ni kita maklumlah. Dalam kitab-kitab ada hak parti paridah kita. Tapi hak golongan ni memilih dan melakukan perbuatan hamba mutlak dengan kudrah yang Tuhan letak di hamba. Cuma tak boleh bekas sahaja. Jadi maknanya Tuhan tunggu ujung je. Itu usaha bukan hak Allah Ta'ala. Hamba mutlak. Bila memberi bekas barulah ambil hak Allah Ta'ala. Jadi bagi dua lah. Bagi dua pada perbuatan dipanggil kam muttasil pada perbuatan. Ingat dah dulu pada perbuatan. Hak pesen ni macam qadariyah juga lah. Kam muttasil pada perbuatan. Bersekutu, bersyarikat, memilih, melakukan, memang hamba mutlak. Memberi bekas, ambil ke Allah Ta'ala. Dia kerjasama situ. Ini bukan ahli sunnah wal jamaah. Terang-terang bukan ahli sunnah wal jamaah. Kita sebelum nak bicara ikhtiar usaha, sebelum nak bicara ikhtiar usaha, qada qadar ni, qada qadar dulu ni. Hak saya sebut mengelepah dalam kitab Minhajul Abidin tu. Terdetik di hati pun qada qadar, terdetik di hati lah tu pun qada qadar. Ikhtiar pilih hati sama telah qada qadar. Dan kitab Minhaj berkelip mata pun qada qadar, usaha. Dah kalau gitu tak ada hakikinya betul tak ada macam Jabariyah. Tapi Jabariyah salah kerana langsung tidak berpegang hamba ada pilihan dan perbuatan. Walaupun ayat Quran banyak menyandarkan perbuatan kepada hamba. Itu salah situ. Walaupun hakikinya memang tak ada. Sebenarnya memang tak ada. Sebab itulah orang sampai maqam hakiki. Sampai maqam hakiki. Maqam aulia. Dilenyak hak zahir ni. Kita wajib berpegang istiqsal pada zahir saja. Pada batin hakiki, hak Tuhan belaka macam Jabariyah. Jadi orang sampai maqam aulia, maqam fana, lenyap hak zahir ni. Hak zahir ni lenyap. Di basirah mereka semuanya af'alullah, perbuatan Allah. Tak ada istiqsal manusia. Di basirah mereka sebab Allah lenyapkan di basirah mereka akan yang zahir iaitu perbuatan hamba. Tak ada di basirah mereka. Ini maqam fana, maqam hakiki, maqam zauq sampai maqam la haula wala quwata illa billah. Kita ahli sunnah peringkat syariat, maqam kita maqam iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ingat baik. Maqam kita maqam iyyaka na'budu wa iyyaka akan dikau ni kami yang sembah. Wajib berpegang hamba ada ikhtiar usaha walaupun hanya pada zahir, bukan pada batin, bukan pada hakiki. Sampai maqam la haula wala quwata illa billah, lenyap di basirah mereka
Af'al makhluk, perbuatan makhluk. Yang ada hanyalah af'alullah. Hak tu bukan buat-buat, tu maqam fana, maqam auliya. Orang pun bacalah kitab haqiqah, kitab hikam, kitab ad-durun nafih. Dalam tu cerita maqam fana. Tidak ada melainkan hanya af'alullah. Mereka yang belum sampai maqam fana, mereka lakon. Mereka tidak berpegang pun hamba ada pilihan dan perbuatan. Akhirnya Tuhan belaka. Mereka Jabariyah. Kalau dalam kitab hikam durun nafih, itu maqam auliya, maqam fana, bukan dilakonkan. Hak lakon ni lah akhirnya mu Tuhan hidup lakon. Bukan setakat lakon. Bukan dalam pengajaran-pengajaran hak terpesong ni. Baca kitab Tauhid sifat 20. Baca kitab Tauhid sifat 20. Tapi pahaman dia terpesong. Dibicaranya apa? Nak hilangkan wujud diri. Nak hilangkan pilihan diri. Nak hilangkan af'al diri. Ni perbuatan diri tak ada, hakikinya tak ada. Hilangkan. Selagi merasai ada diri, selagi merasai ada pilihan diri, selagi merasai ada perbuatan diri, masih lagi mensyirikkan Allah di bubuh. Allah kata, ini majlis besar-besar dan termasuk nama dia Aiking sendiri. Memang saya berulang kali sebut nama dia Aiking. Cukup malam. Saya selalu dalam kereta tu buka tu dia Aiking. Saya balik dalam kuliah, kebetulan ada dia Aiking. Saya dengar dia punya cerita, memang cerita bab hakikat. Pelajar universiti buat contoh. Tapi hakikat yang salah lah ni. Pelajar universiti belajar. Pelajar universiti faham. Kalau pelajar universiti ni lupa Allah yang memahamkan, dia merasai pensyarah yang memahamkan, syirik dia kata. Allah. Patut ada satu program Aiking sambutan ulang tahun. Maka ada satu panggilan minta dia Aiking supaya adakan kuliah tauhid. Dia pun beritahulah, malam tu lah kuliah tauhid. Saya dengar tu. Bukan. Itu bukan kuliah tauhid. Kuliah tauhid dah lah kurang. Bawa kuliah tauhid pula tak betul pula dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kena hilangkan wujud diri. Kau dia Aiking? Kena hilangkan pilihan diri. Kena hilangkan perbuatan diri. Tuhan tu Jabariyah. Satu cerita hak makam auliya tu bukan pegangan, itu syuhud dia panggil. Syuhudiyun, zauqiyun. Itu kurnia Allah, bukan lakon. Kita duduk makam i'tiqadiyun. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kami yang sembah, kami ada ikhtiar dan usaha. Ingat baik situ. Kerana kita bawa banyak seumpama ni. Mu Tuhan. Ramai mana orang tu berfaham seumpama ni? Mu Tuhan. Tak. Wajib berpegang. Hamba ada pilihan dan perbuatan. Wajib berpegang. Tidak mu Tuhan sebab guru dia tak nak beza antara haqiqah dengan syariah i'tiqad. Itu bicara syuhud ataupun zauq wujdan. Itu bicara maqam auliya. Kita maqam i'tiqadi, maqam iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, wajib berpegang dengan akidah hamba ada pilihan dan perbuatan walaupun hanya majazi. Hakikinya qada qadar, keesaan Allah pada perbuatan Allah belaka. Hakikinya tak ada melainkan kesemuanya af'alullah, pegangan. Sampai maqam zauq, Tuhan fanakan. Itu Tuhan buat di basirah auliya, bukan suruh kita buat. Dia suruh hilangkan pilihan diri, hilangkan usaha diri, hilangkan sehingga tidak berpegang. Jabariyah kamu. Selagi merasai ada pilihan dan perbuatan diri, syirik pula dibubuh. Itulah Ahlussunnah wal Jamaah. Wajib berpegang. Hamba ada pilihan dan perbuatan, walaupun pilihan dan perbuatan hamba hanya majazi sahaja, bukan hakiki. Hakikinya sekalian qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Hakikinya ittirariyah belaka. Hakiki dia hak Tuhan belaka. Pegangan kita cakap sebab di hati kita teringat akan qada dan qada Allah. Hati orang awam tak ada salah apa-apa.
Yang kita nak kena ingatnya hukum hakam Allah Subhanahu wa taala yang kita nak kena ingat. Hukum hakam Allah nak kena ingat. Waktu habis dah. Baru rasa panas. Orang tak kena kipas. Lepas tu rasa macam panas je. Siang sungguh dah. Dah lah ni pegang. Lepas tu kipas pula tak ada. Panas jadi. Apa ni? Boleh beza tak tu? Satu, ahli sunnah, Jabariyah, Qadariyah. Satu, nak kena beza molek, walaupun hamba ada istiusaha, majazi bukan hakiki. Golongan terpesong, istiusaha adalah hakiki perbuatan hamba, mutlak, cuma tak bekas. Itu bukan ahli sunnah. Satu lagi pula, ingat baik, kita bicara pegangan. Kita bicara pegangan. Syuhud zaud itu kurnia Allah, itu maqam awliya. Dalam FB ni banyak tu wali dalam FB. Tu wali FB. Lepas tu hidup belawang. Dia datang ke ilmu hakikah dalam FB, dicela oleh bukan ahli. Orang yang bukan ahli mencela, itu problem dia. Orang yang share ilmu hakikat dalam FB itu, macam mana pula kamu tidak bertanggungjawab? Kerana bubuh dalam FB, ilmu yang tinggi-tinggi yang tak sesuai nak bicara dalam FB. Sebab apa? Dia nak timbul dia. Ni FB orang ni hakikat belaka dia. Dia nak tu. Orang inilah yang merosakkan ilmu hakikat yang sebenar. Orang yang bukan ahli, orang yang tolak, orang yang nafikan ilmu hakikat, satu hal. Orang yang merosakkan ilmu hakikat dengan dia letak ilmu hakikat tidak kena tempat dalam FB. Akhir jadi berkelahi orang. Lepas tu kerja dia, kerja berkelahi. Ahli sunnah berkelahi. Ahli sunnah tak berkelahi. Ahli sunnah tidak berkelahi. Ahli sunnah hanya menerangkan. Jadi dia ni jadi macam-macam dia ni. Jadi macam-macam. Gulungan, satu gulungan tolak qada qadah. Dia pakai zahir je. Zahir, hamba memilih, hamba melakukan, hamba memilih sebebas-bebasnya, hamba berkah dengan kudrah yang Tuhan letak di hamba. Satu gulungan pula tak ada hakiki, hak Tuhan belaka. Tu hak Jabariyah. Satu gulungannya dah pakai zahir, hak zahir. Hak zahir Tuhan, hak hamba kan. Hamba memilih mutlak, hamba melakukan mutlak, hamba berkah dengan kudrah yang Tuhan letak di hamba. Waktu Qadariyah terang-terang. Dan ada buku di Terengganu kita, bukan Terengganu, orang Terengganu yang karang buku tu, nama buku tu Qada dan Qadar, tajuk buku. Di dalam tu terang-terang didatangkan akidah Qadariyah. Terang-terang. Jadi golongan yang pakai zahir saja, tolak batin hakiki, dia terlanjut jadi Qadariyah. Ada satu golongan pula, dia pakai batin saja, dia batiniah, dia batin je, tak ada zahir. Jadi Tuhan belaka, Jabariyah. Kita ahli sunnah zahir dan batin. Kita berpegang pada zahir, hamba ada pilihan, hakikinya pilihan itu tetap perbuatan Allah. Pilihan dan perbuatan hamba tetap perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hak pesen belawang ni bukan ahli sunnah. Satunya terlajak pada Qadariyah, satunya tunduk jadi Jabariyah. Orang awam yang tak pernah mengaji akidah jadi pening. Lepas tu orang tu hak dalam rakaman-rakaman tu, tak mengaji tu. Kalau mengaji yang sebenar, faham baik ilmu akidah tak seumpama tu. Dan kalau orang mengaji ilmu hakikat yang sebenar, yang kenal ilmu hakikat yang sebenar, dia tahulah ilmu hakikat ni nak letak di mana. Ilmu umpama intan beliang, ilmu mahal, nak letak di mana? Dalam kedai-kedai yang cermin. Tu, faham tak ni? Ilmu hakikat ni ilmu umpama intan beliang. Di mana letak intan beliang? Di kaki-kaki lima ke? Jaja di Pasar Malang ke intan beliang ni? Ada intan beliang di Pasar Malang? Ada lah intan beliang hak palsu tu, ada lah. Tak ada. Intan beliang sebenar
Duduk dalam kedai, ada cermin, ada jaga. Hak masuk tu, kalau masuk jenis pakai selipar, dia tengok atas bawah, pakai selipar. Nak beli intan beliang. Mana ilmu haqiqah ni, umpama intan beliang, letak molek. Bukan letak ikut suka, bukan. Tapi intan beliang yang sebenar, ilmu haqiqah yang sebenar, bukan ilmu haqiqah yang diterima daripada guru yang tidak mursyid dan orang yang nak cari kemasyhuran supaya nama dia ni sebagai orang ahli haqiqah. Ini hak banyak sekarang ni. Orang haqiqah sebenar pemalu, tak ada main FB-nya. Hak main FB ni orang nak cari nama kadang-kadang. Hak sebahagian lah, hak sebahagian sebenar. Dia guna FB untuk kebaikan. Bila guna FB untuk kebaikan, ambil ilmu asasah lah. Apa nak cari ilmu tinggi-tinggi? Hak bubuh ilmu tinggi-tinggi, nak suruh kata dia ni orang ngaji tinggi. Hak tu je. Kalau dia orang jujur, ikhlas sebenar dan dia kenal ilmu hakikat sebenar, dia tahu tempat mana nak letak pembicaraan hakikat. Ilmu intan beliang, di mana kita nak letak? Dan akhirnya ilmu intan beliang, ilmu hakikat sebenar menjadi mangsa, difitnah, ditomoh oleh orang dan dikatakan sesat oleh orang kerana orang-orang yang tidak bertanggungjawab di-share ilmu-ilmu yang seumpama ni di khalayak ramai yang tidak sesuai. Sebab yang share tu sendiri pun dia sebenarnya tak kenal pun ilmu hakikat. Jadi kita zahir batin. Pegangan kita, hamba ada pilihan dan perbuatan. Hakikinya pilihan dan perbuatan hamba tetap qada dan qadar, tetap perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Ahli sunnah menyandarkan pilihan dan perbuatan hanya majazi sahaja, letak sahaja, sandar sahaja kepada hamba. Dalam Quran pun banyak sebut iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ayat yang lain carilah, banyak lagi lah ayat-ayat Quran yang menyandarkan perbuatan kepada hamba, tapi hakikinya alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Allah Rabb, Allah Tuhan, yang berlaku kesemuanya datang daripada perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang bersifat dengan kudrah. Kemudian tadi saya berhenti tu tak habis petok lagi tu. Tak masuk lagi tajuk Rasul. Jadi berhenti tak habis itu maknanya minggu depan boleh ni. Boleh. Setuh sikit lagi tau. Gitu jelah. Dahlah kalau kita ada kemuskilan apa benda bolehlah kita kemukakan, cuma saya kurang bertanya berkaitan dengan kemuskilan sebab dalam perkara i'tikad ni kita tak ada banyak soal. Faham, pegang. Faham, pegang. Sudah, kata je. Kalau soal ada hak dia, ada hak. Pada ni ada hak. Tuhan sandar perbuatan pada hamba. Hakiki perbuatan hamba, perbuatan Tuhan juga. Kenapa Tuhan sandar kepada hamba iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Yang ditanya pekerjaan Allah Subhanahu wa taala, kita akan ditanya pada hari akhirat. Tu je. Mana kita nak suruh kemuka soalan ni payahlah sebab hanya faham, pegang. Kalau tak faham juga kena dengar ulang-ulang. Ulang-ulang macam mana? Ni ada FB ni ulanglah. Ada ni. Tapi bicara ikhtiar usaha, jangan lari daripada qada rukun iman yang keenam. Bicara ikhtiar usaha, jangan lari daripada tauhid wahdaniyah, mentauhidkan Allah pada perbuatan. Walaupun berpegang hamba ada pilihan dan perbuatan majazi, hakikinya kesemuanya qada dan qadar, hakikinya keesaan Allah pada perbuatan. Dan mazhab Ahlussunnah pertengahan, iaitu manusia usia dan Allah menjadikan, ialah yang keluar di antara darah, iaitu Jabariyah, dan Tahid iaitu Mu'tazilah. Jadi pertengahan. Pertengahan pun hakikinya memang Jabariyah, tu hakiki dia. Tapi Jabariyah ni salah kerana tidak berpegang dengan ayat Al-Quran. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, akan dikau kami sembah. Jabariyah kata tak ada kami. Tu Jabariyah sesat kerana tidak berpegang dengan Al-Quran. Walaupun hakikinya betul, alhamdulillahirabbil alamin. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma aqdamin
wa fahimna famasabikin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian di whiteboard ni kena tanda molek macam di sini ni. Hak ni hak salah ni. Takut ambil hak apa yang ditulis. Hak ni hak salah. Ni salah. Hak ni hak saya sebut ni hak salah. Tapi apabila orang tengok hanya catatan whiteboard, dia tak ikut hak pengajian, dia kata ni hak betul, ni hak salah ni. Mana hak ada ni nak eloknya kena padam lah. Kena padam sebab kalau orang tengok-tengok tu dia takut dia jadi salah faham. Mana padam lah. Tak ada tinggal ni. Sebab ni perlu kepada pengajian.